Putus haid atau menopause adalah salah satu fasa yang paling digeruni oleh setiap wanita. Menopause terjadi apabila ovari tidak lagi dapat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan kemampuan reproduksi wanita berakhir dan tidak lagi boleh melahirkan. Wanita akan mengalami 3 fasa peralihan iaitu premenopause, menopause dan juga pasca menopause. Menurut Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Yusof, pengarah bahagian reproduksi manusia Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, antara faktor yang mempengaruhi usia menopause termasuk penggunaan pil perancang, gitaran haid yang tidak teratur dan jumlah kehamilan. Kitaran umur bagi mereka yang menopause juga berbeza mengikut gaya pemakanan dan penjagaan diri. Kebiasaannya, sesetengah wanita akan mengalaminya seawal usia 40-an dan ada juga ketika berusia 50-an. Selain itu, antara simptom menopause yang akan dialami adalah sukar untuk tidur, badan sentiasa panas dan perubahan emosi yang tidak menentu. Walau bagaimanapun, ada sesetengah wanita berasa tidak lagi sempurna dan hilang keyakinan diri ketika berada dalam fasa menopause ini. Justeru, apakah yang perlu difahami oleh wanita tentang menopause dan adakah ianya merupakan satu penamat kepada kehidupan mereka yang mengalaminya? Apa yang perlu diketahui oleh wanita ketika menopause ataupun sebelum melalui fasa menopause, dan adakah menopause ini sebenarnya pengakhiran buat wanita? Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Sudah pun terhubung dalam talian sekarang. Ya, betul tu Yana. Dan kita bersama dengan Dr. Sharina Muhammad Razali, pakar obstetrik dan gynecology dari Hospital Pakar KPJ Damansara. Selamat tengah hari, Doktor. Hai, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Apa khabar? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, alhamdulillah. Okey. How are you guys? Alhamdulillah sihat, Doktor. Terima kasih. Pakai mask. Terima kasih ya, Doktor, kerana sudi bersama dengan penonton wanita hari ini untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita, menopause bukan pengakhiran. Dan Sugi, saya kira sebagai mukadimahnya, sebagai pembukaannya, mungkin sekali lagi dengan secara lebih terperinci, Doktor boleh mulakan dengan bercerita apakah itu menopause dan biasanya wanita ini melalui berapa fasa dalam kehidupannya. Okey. So, menopause adalah salah satu fasa yang akan dialami oleh semua wanita. Okey, bermula daripada zaman kanak-kanak, and then they will reach puberty ataupun menarche when they start to get their period. So, ini dia masuk ke fasa yang dipanggil reproductive phase. This is when they are fertile and they can have babies. So, selepas fasa reproduktif ini, mereka akan memasuki the end of this reproductive is going to be the start of the early menopause. So actually menopause has got a few stages. Perlulah kita nak huraikan dengan terlalu because actually dia boleh ambil masa seawal 5 tahun. Oh, Dia bermula dengan period yang tak regular, alteration in the cycle length, reduced flow or increased flow, and then lepas tu dia mula start dapat symptoms premenopause. Okey, baik. Dan dan simptom ni boleh jadi macam saya cakap tadi seawal 5 tahun. Then when they actually menopause, lepas tu ada pula post menopause. Post menopause is also important because this is when mereka boleh dapat macam-macam penyakit, mula tak jaga diri because of the effect of the reduce in the hormone in the body. Okey, baik. Dan Doktor, kebiasaannya lah kita tahu yang seorang wanita mengalami tanda-tanda menopause ni daripada umur 45 hingga 55 tahun. Adakah itu normal, Doktor? Ataupun kalau dah 55 tahun, masih belum menopause, adakah itu abnormal? Dan kalau dah terlalu muda mendapat menopause, bagaimana pula situasi ini, Doktor? So actually the average age of menopause is 52. Okey. But it's a range lah obviously. It happen as early as 42 and it can happen as late as 58 years old. Okey. So 52 is just the average. Dan the symptom boleh jadi seawal 5 tahun lah. Jadi kalau orang yang menopause umur 50-an, dia mungkin ada
rasa simptom seperti irregular period dan sebagainya as early as the age of 45. Okey, baik. Jadi kepada wanita yang sudah pun memasuki angka 4 di hadapannya, sudah perlu mempersiapkan diri sebelum masuk ke fasa menopause ni. Baik, doktor, kita sebenarnya ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya kepada doktor, tetapi sebelum tu Sugi, kita ada satu paparan yang mana kita sempat bertanya kepada orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Okay. Perempuan yang dah orang kata dah tak period lah, kata dah habis dia punya tempoh period dia. Umur kalau tak salah saya 40 tahun ke atas hingga 50 tu itu antara jangka waktu menopause. Kalau tanda-tanda, antara tanda-tanda dia period tak teratur, lepas tu kegarahan seks tu tak ada, dan orang kata waktu tidur macam time tidur tu tak terlena sangat. Itu antara tanda yang saya tahulah. Yang saya tahu, tanda-tanda menopause tu macam ada orang dia rasa panas dan susah nak tidur, mesti tak stabil, cepat sedih, cepat marah. Saya pun ada pernah buat sedikit pembacaan juga pasal menopause ni untuk saya bersedia dari segi emosi kan. Sekurang-kurangnya bila dah capai usia nak menopause tu, badan saya memang tak akan terkejut dengan perubahan tu. Sebab mungkin akan banyak simptom-simptom yang akan kita alami bila kita dah nak dekat menopause nanti dan bila kita dah menopause nanti. Bila kita mendengar pendapat mereka, kesemua mereka tahu apakah secara amnya tanda-tanda menopause. Jadi kita nak terus bertanya kepada doktor. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikanlah secara terperinci apakah sebenarnya simptom-simptom dan tanda-tanda yang seorang itu sedang memasuki fasa menopause ataupun sudah pun menopause, doktor. Tadi ada seorang berkata rasa panas, hot flushes tu. So seperti yang saya cakap tadi, tanda paling awal merupakan irregular period, the alternation in the cycle. Then the next step yang paling banyak patient will be complaining of during the premenopause will be the hot flushes. Okay. Semua patient tadi, semua orang yang kita temu ramai tadi tu cakap pasal hot flushes. Hot flushes ni susah nak describe. It's just a feeling of sudden flash yang bermula dekat kawasan badan ni. It goes up and down, you know. It's when they will sweat unnecessarily. Even dalam bilik aircon orang lain sejuk, dia orang boleh berpeluh. Betul. It's the most common. I think about 70 to 80% will be complaining of this. Doktor, tadi doktor yang doktor sentuh itu berkaitan dengan simptom fizikal. Bagaimana pula simptom dari sudut emosi, doktor? Adakah ia akan memberi kesan juga kepada emosi seseorang wanita itu sekiranya mereka sedang ataupun sudah pun berada dalam tempoh menopause tu, doktor? So this is another very important thing during menopause besides the hot flushes, because of the penurunan paras hormon dalam badan, penurunan kesuburan sesuatu, memang wanita akan merasa sangat-sangat sensitif. Okay. It's the time when they have mood swing, they are very sensitive, senang terasa hati. They can also even get depression. Okay. Nanti anak tutup pintu kuat sikit dia pun dia rasa macam dah sedih. So that's actually normal. So if you see your mom tiba-tiba terasa hati and all that, you have to berjaga, think, oh maybe my mom is going through menopause. Saya boleh kaitkan situasi ini dengan wanita-wanita yang lebih berusia dalam keluarga saya. Sebab seperti yang doktor katakanlah, sikit je kita buat dia rasa macam awak ni buat banyak bunyi lah kan. Okay. Baik doktor, berbalik kepada tanda-tanda fizikal doktor. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, adakah disebabkan menopause ini saya susah nak tahan air kencing, selalu sangat nak pergi ke tandas. Adakah itu salah satu simptomnya, doktor? Yes, that's true. So because of the penurunan paras estrogen, akan affect kita punya genitourinary system lah. Okay. Pundi kencing, kontrol pundi kencing, the elasticity of the vagina, semua ini semua akan terganggu lah semasa menopause. Jadi tambah pula kalau wanita yang telah pernah bersalin. Jadi sphincter, pundi kencing semua tu sudah tak setegang seperti orang yang tak pernah mengandung, dan tambah pula dengan penurunan paras hormon, it's very common for them to have all these symptoms. So vaginal dryness, painful, sakit masa nak buang air kecil, masa bersama suami, semua ni adalah berkaitan juga
dengan menopause. Okey, baik. Kita ada lagi soalan nak tanya kepada doktor, tetapi sebelum tu, wartawan kami telah pun menyiapkan satu paparan berkaitan dengan topik kita pada hari ini tentang seorang individu yang sudah pun melalui fasa menopause ni. Jom kita saksikan. Menopause bukanlah satu pengakhiran buat seorang wanita. Malah, ianya haruslah dipandang dari sudut yang positif. Turut berkongsi perjalanan 20 tahun fasa menopause yang dilalui, wanita yang mahu dikenali sebagai Nur, 64 tahun, mengakui bahawa dia telah membuat persediaan awal sebelum melalui fasa itu dalam kehidupannya. Ada sebab bila kita umur dah meningkat, kawan-kawan semua yang dah menopause semua semua pun bercerita tentang simptom-simptom dan kena kontrol emosi untuk persediaan. Mengimbas kembali detik awal menuju fasa putus haid, Nur mengalami perubahan dari sudut fizikal, mental, emosi dan juga kesihatan. Simptom saya yang pernah saya alami, panas badan di waktu malam. Saya tak ada buat apa-apa, semua kita sedar jika kita rasa lain je, kita cepat kita kontrol dengan sendirinya lah. Jadi benda-benda ni taklah rasa sangat sebab masa tu tengah bekerja dengan kawan-kawan semua, jadi kita tak rasa. Masa dulu memang saya sentiasa bersukan masa bekerja, memang aktif lah dengan kawan-kawan macam biasa. Berbekalkan sokongan keluarga dan rakan-rakan, fasa menopause yang dilaluinya sehingga kini dijalani dengan positif dan aktif. Ada 3 perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertama, kita kenalah jaga pemakanan kita. Itulah yang paling utama untuk badan kita, kesihatan kita. Yang kedua, kita kena jaga minda kita supaya emosi kita tidak terganggu dengan apa-apa juga masalah yang akan kita hadapi. Yang ketiga, senyum selalu. Tunjukkan muka keriangan walaupun kesedihan. Sugi, saya suka apa yang dikongsikan oleh responden kita tadi. Walaupun sudah berusia 64 tahun, tetapi memberikan tips yang berguna untuk wanita-wanita yang mungkin baru ingin memasuki fasa menopause. Ya, betul. Jadi doktor, kalau doktor boleh jelaskan dengan lebih terperinci lagi. Sekarang ni kita dah faham dan kita dah tahu apakah simptom-simptom sebelum seseorang wanita itu melalui fasa menopause. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mempersiapkan diri supaya apabila kita memasuki sahaja fasa menopause itu, tak adalah kita rasa terlalu terkejut dan tak tahu apa yang sedang berlaku dengan tubuh badan kita. So nombor 1 ialah seperti yang telah Puan Nur share tadi, kita kena tahu. Kita educate ourselves apakah itu simptom-simptom menopause and kita expect it when it's happening. So, jadi like you said, kita tak terkejut dan kita boleh embrace that phase in our life. So dia akan jadi dekat semua orang. There's no way, tak ada orang yang akan skip menopause. So it's matter of adapting ourselves is a new phase in our life lah. Okey. Kalau macam panas-panas, mungkin you wear lighter clothes or you stay in aircon room. And then kalau macam susah tidur malam, mungkin you can find yourself, rather than tengok phone ke apa ke, you can spend some time reading, baca Al-Quran or bangun malam untuk sembahyang malam dan sebagainya. Okay. Kalau macam sakit-sakit badan and all that, so maybe you can actually it's a good time to see your gynae. You can discuss with your gynae because most of the time these symptoms self-limiting, tapi ada orang memang simptom ni sangat teruk sampai mengganggu emosi dan juga mental. So then when the doctor akan advise whether you will benefit from ubat yang dipanggil hormone replacement therapy. Okey, baik. Dan doktor, mungkin doktor juga boleh kongsikan di sini, adakah menopause ni ada kaitannya dengan kanser payudara dan juga paras kolesterol seorang wanita?
Okay, so menopause, kanser payudara adalah satu kanser yang lebih common terjadi pada wanita-wanita yang telah pun menopause. Okay. So, bila you berjumpa dengan doktor, there are few things that yang doktor akan check pada you untuk memastikan to screen for all these condition lah. Okay. General well-being, berat badan yang ideal, memastikan BMI yang okay, blood pressure yang okay. Lepas tu doktor akan bagi nasihat cara pemakanan yang betul, nak maintain exercise yang betul. And suplemen yang perlu diambil untuk protect your bones because again, lepas menopause kita punya bone density juga akan berkurangan. Dan doktor juga akan berbincang sama ada sekiranya simptom tu terlalu teruk dan you need to be started on HRT. So before you are started on HRT, then doktor akan memastikan yang you are actually well to receive this HRT first. Okey, baik. Investigation lah. Like you said, something to do with cholesterol. Bila kita menopause, metabolism pun rendah, dia sedang gain weight, BMI sedang naik, cholesterol sedang naik. So these are the things that you need to, ambil perhatian lah, especially bila dah usia menopause. Okey. Dan doktor, saya kira wanita yang memasuki fasa menopause ni juga memerlukan perhatian dari orang di sekelilingnya. Mungkin daripada suami, pasangan ataupun anak-anak. Jadi bagaimana insan-insan di sekeliling wanita yang sedang melalui menopause ini boleh membantu memudahkan proses menopause mereka? Mungkin doktor boleh kongsikan. I think the most important thing for the people surrounding them is to understand that this woman is undergoing a phase yang sangat difficult because dia daripada segi fizikal, emosi, memang dari segi biologi, memang perubahan dalam badan tu something yang tak boleh, diorang tak boleh buat apa-apa. Badan kita kekurangan hormon tu memang kita akan mengalami simptom-simptom tu. So we have to mungkin lebih memberikan perhatian, kena memahami lah kalau mak tu macam jiwa kacau, macam tu kena faham she's undergoing a phase. So them. And para suami juga. Tentu sikit tentang tadi saya ada sebut genitourinary symptoms. Tentang bila kekurangan hormon, berjana lebih kurang, berjana lebih sakit. So sometimes at this stage, these women akan juga mengalami masalah gangguan seksual. May not have the mood, may not have the libido, the want for. And sometimes bila bersama they may have pain and all that. So it's very important for the husband at this time to be understanding. Okey, baik. But remember, it's not the end of the world. It's not. There are ways, there are banyak benda yang boleh kita buat untuk make wanita-wanita ini mengalami fasa ini dengan lebih selesa. Okay. So it can be in the form of medication, form of HRT, or it can even be in the form of like just like counselling, bercakap dengan kaunselor, dengan doktor, terapi dan mungkin hobi juga dapat membantu wanita yang memasuki fasa menopause dan seperti yang doktor juga telah tekankan, menopause bukan pengakhiran. Yang penting kita ambil tahu, orang di sekeliling juga perlu ambil tahu untuk memberikan sokongan kepada wanita-wanita yang sedang mengalami fasa menopause ini. Baik doktor, terima kasih atas rumusan itu tadi doktor dan juga semua perkongsian yang doktor telah berikan. Terima kasih Dr. Sharina Muhammad Razali sekali lagi dan jaga diri doktor. Stay safe doktor. Assalamualaikum. Salam. Okey, Sugi, itu tadi sedikit sebanyak tentang topik kita dan saya terpanggil untuk membaca satu komen oleh rakan kita di Facebook dari Zalis Zura yang berkata, saya umur 48 tahun dah menopause tapi Alhamdulillah tak ada pula simptom-simptom yang teruk. Dah 51 tahun sekarang, tak ada pula lagi jadi stres bab ini. Jadi mungkin setiap orang akan mengalami cara dan tempoh yang berbeza. Jadi yang penting untuk kita tahu dan ambil tahu. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.